Management and conservation activity at World Heritage Site. Industri warisan perlu mempertimbangkan banyak faktor yang seharusnya mereka miliki dan dipertanggungjawabkan oleh mereka. Menurut Ashworth and Tunbridge, pengurusan warisan ini berkaitan dengan penggunaan masa lalu untuk tujuan kontemporari dengan cara yang tertentu. Oleh itu, terdapat beberapa tujuan kontemporari. Antaranya aktiviti pemeliharaan warisan pada masa hadapan. Lepas tu penggunaan warisan ni untuk pelancongan. Seterusnya adalah makna warisan itu sendiri. Maksudnya kat sini masyarakat setempat menilai sendiri warisan yang ada dalam negara mereka. Kepentingan pemeliharaan budaya dan warisan semula jadi ini juga ditekankan oleh beberapa organisasi, antaranya adalah organisasi UNESCO, ICOMOS, ICROM dan IUCN. Orbasley juga menyatakan pemeliharaan bandar juga merakumi beberapa dimensi, antaranya dimensi ruang, dimensi fizikal dan dimensi sosial. Yang pertama adalah dimensi fizikal. Dimensi fizikal ini berkaitan rapat dengan bangunan konservasi seperti bangunan bersejarah, kumpulan bangunan dan furniture dan street furniture. Yang kedua, dimensi ruang pula, dia berkaitan dengan pandangan perancangan bandar seperti trafik lalu lintas dan hubungan ruang dalaman dan luaran. Dimensi ruang ni dia berkaitan dengan pandangan perancangan bandar seperti trafik lalu lintas dan hubungan ruang dalaman dan luaran. Dimensi yang ketiga adalah dimensi sosial. Dia berkaitan dengan komuniti tempatan dan penduduk bandar. Okey, antara tiga-tiga dimensi ni, dimensi sosial merupakan dimensi yang paling sukar untuk ditafsirkan, dan tetapi dimensi sosial juga ini merupakan dimensi yang paling penting dalam pemeliharaan bandar atau urban. Oleh itu, bila sebut budaya World Heritage Site, pemeliharaan warisan ketara dan tidak ketara mesti berkaitan dengan manusia. Antaranya adalah idea, kepercayaan, penempatan manusia atau penempatan manusia tradisional, perancangan bandar, tradisi budaya dan lanskap. Oleh itu, terdapat 14 faktor utama yang mempengaruhi outstanding value. Oleh itu, terdapat 14 faktor utama yang mempengaruhi outstanding universal value of World Heritage Site. Antaranya seperti penggunaan sumber biologi atau pembasuhan, pengeksraan sumber fizikal, seterusnya perubahan iklim teruk perubahan iklim dan kejadian cuaca yang teruk, ekologi atau geologi secara tiba-tiba peristiwa, seterusnya pencemaran dan faktor lain. Disebabkan 14 faktor utama tadi menyebabkan muncul sistem lain, iaitu pemantauan reaktif. Pemantauan reaktif ni adalah langkah untuk menghalang penghapusan sebarang harta dari dunia senarai warisan. Postmodernism, globalisasi dan World Heritage Site ini dia merupakan elemen yang penting dalam fenomena ini kerana dia berkaitan dengan pengurusan warisan dan aktiviti pemeliharaan semasa diperiksa semasa konteksnya kerana postmodernism, globalisasi dan World Heritage Site. Postmodernism dan globalisasi ini sangat penting ketika ini kerana pengurusan warisan dan aktiviti pemeliharaan diperiksa semasa konteks. Oleh itu, bila terdapat kesan daripada mereka, ia akan tertakluk kepada tema-tema penting untuk World Heritage Site. Postmodernism ni merupakan gaya abad yang ke-20 yang lewat dan yang terdiri daripada seni bina dan kritikan, dan gaya dan media ketidakpercayaan umum terhadap teori.
Dia juga berasal postmodernism ni berasal daripada barat yang dikembangkan oleh masyarakat barat dan dimasukkan dengan sistem nilai barat. Ciri-ciri postmodernism juga ditunjukkan melalui pembandaran dengan monism. Pendekatan falsafah dapat dilihat menerusi Winter 2013 di mana pendekatan warisan tradisional ni dari atas ke bawah, pengurusan secara beransur-ansur digantikan dengan lebih demokratik. Pendekatan yang merenung pandangan pelbagai pihak berkepentingan atau nilai yang berbeza sehingga kan dapat menggambarkan pelbagai perspektif dan sebilangan besar suara mengenai pengurusan warisan pada setiap hari. Tugas dan tanggungjawab. Menurut Evans juga, keadaan sedemikian seharusnya pada peringkat awal tempatan autoriti harus berfungsi sebagai ketua dan pemula untuk mempromosikan warisan mereka dan secara tidak langsung pelibatan penduduk tempatan dan penyertaan dalam hujah akan membolehkan mereka membuat keputusan pada World Heritage Site. Walaupun World Heritage Site ini adalah unik, terdapat juga rangkaian masalah umum dalam sektor pelancongan, pengurusan dan pemeliharaan seperti pas untuk pelawat, cas masuk, pengembangan perniagaan pelancongan tempatan, potensi kerosakan pada sumber warisan, kesesakan dan sebagainya. Oleh itu, pengurus World Heritage Site ini seharusnya mengambil langkah untuk mengurangkan masalah-masalah yang terdapat di atas tadi untuk menjadikan World Heritage ini sebagai warisan yang sihat dan dapat dijaga dengan baik. Terima kasih.